Trump telah memalukan para ayatollah dengan menghentikan wang yang rejim Iran mahu terima sebelum mereka memberikan jaminan sebenar kepada Amerika Syarikat. Pada hari Sabtu, 6 Juni 2026, Mohsen Rezai, penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran dan bekas komander pengawal revolusi Islam, telah terlepas cakap tentang perkara yang paling cuba disembunyikan oleh Teheran. Rejim itu bukan sahaja bercakap tentang maruah, kedaulatan atau penentangan. Mereka meminta 24 bilion dolar dalam bentuk aset yang dibekukan untuk kembali berunding. Sementara propaganda Kuba menggambarkan seolah-olah Ayatollah menolak Trump. Hakikat sebenarnya ialah Iran meletakkan wang di atas meja sebagai syarat untuk berbincang. Mereka mengancam laluan di Timur Tengah dan masih menuntut Washington membuktikan kepercayaan sebelum sebarang perjanjian serius. Apa yang cuba disembunyikan oleh Ayatollah? Kenapa dia meminta berbilion-bilion itu? Bagaimana Trump akan meningkatkan tekanan? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tanpa meleret, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Mohsen Rezai menyatakan dalam satu temu bual dengan CNN bahawa kemungkinan perjanjian antara Iran dan Amerika Syarikat tersekat kerana Trump tidak melepaskan 24 bilion dolar dalam dana yang dibekukan. Beliau cuba menyebutnya sebagai ujian kepercayaan dengan mengatakan sekurang-kurangnya separuh daripada jumlah itu perlu dilepaskan untuk membuka jalan kepada rundingan. Namun, kenyataan itu telah menjadi satu pengakuan politik. Teheran tidak berada dalam kedudukan yang selesa. Rejim Iran mahu wang sebelum memberikan jaminan, mahu pelonggaran sebelum membuktikan komitmen dan mahu menukar aset yang dibekukan menjadi senjata tekanan terhadap Rumah Putih. Trump tidak terperangkap dalam perangkap itu. Rumah Putih mengekalkan sekatan keuangan kerana mereka tahu wang yang dilepaskan tanpa kawalan boleh menguatkan. Rejim yang sama membiayai milisia, mengancam pangkalan Amerika, menekan Israel dan menggunakan kumpulan sekutu untuk menyebarkan ketidakstabilan. Permintaan sebanyak 24 bilion dolar itu tidak muncul begitu sahaja. Permintaan itu datang di tengah-tengah kempen tekanan selepas serangan, ancaman maritim dan cubaan Iran untuk memaksa Amerika Syarikat memberikan konsesi politik. Ayatollah mungkin menolak pertemuan secara terbuka, tetapi wakil-wakilnya sendiri terus meminta pembukaan dana di belakang tabir. Rezai juga berkata bahawa Trump sepatutnya membuat keputusan tanpa pengaruh Israel, membebaskan aset yang dibekukan dan menamatkan sekatan. Iran tahu bahawa Trump pandai bercakap tetapi tidak memberikan cek kosong dan di situlah nada berubah. Bagi rejim itu, pertemuan dengan Trump akan digunakan sebagai simbol. Bagi Trump, sebarang pertemuan hanya masuk akal jika ia datang dengan jaminan, pemeriksaan, had nuklear dan kelebihan konkret untuk Amerika Syarikat. Ayatollah cuba menunjukkan kekuatan dengan mengatakan bahawa tidak akan ada pertemuan dengan Trump. Tetapi kekuatan sebenar tidak sepadan dengan permintaan mendesak untuk berbilion-bilion. Apabila seorang pegawai atasan meletakkan syarat rundingan kepada pembebasan sumber, ia menunjukkan di mana letaknya kesakitan. Sekatan berkesan apabila pihak lawan mula bercakap tentang wang sebelum bercakap tentang perjanjian dan itulah yang sebenarnya berlaku. Iran Kuba menjadikan penolakan untuk bertemu sebagai satu pertunjukan. Tetapi ucapan Rezai sendiri menunjukkan bahawa rejim itu sedang tertekan akibat sekatan keuangan Amerika. Kerajaan Trump juga menghubungkan utusannya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, dengan pakar nuklear di Makmal Kebangsaan Oak Ridge di Tennessee. Pergerakan ini menunjukkan bahawa Rumah Putih tidak mahu memasuki rundingan teknikal secara membuta tuli. Program nuklear Iran melibatkan pengayaan uranium, pelupusan bahan, pengesahan, pemeriksaan dan had masa depan. Daripada mengulangi kesilapan perjanjian yang rapuh, Trump membawa perdebatan itu kepada mereka yang benar-benar memahami struktur nuklear dari dalam. Pada hakikatnya, ini adalah persediaan supaya tidak mudah ditipu oleh perunding Iran yang telah dilatih selama beberapa dekad dalam permainan seperti ini. Iran cuba meningkatkan tekanan dengan ancaman ketenteraan. Rezai berkata akan membawa peperangan ke Lautan Hindi, ke Bab el-Mandeb, ke Laut Merah dan juga ke Mediterranean. Beliau juga menyebut kawalan Iran ke atas Selat Hormuz dan kekuatan Houthi di Laut Merah. Ancaman ini mengesahkan apa yang Trump selalu dedahkan. Masalah Iran bukan sekadar perbincangan diplomatik di bilik tertutup. Ia adalah rangkaian pemerasan yang melibatkan minyak, milisia, laluan laut, pangkalan Amerika dan sekutu serantau.
Apabila Teheran mengancam untuk menggerakkan pelbagai medan, ia menunjukkan bahawa mereka menggunakan peperangan dan perdagangan dunia sebagai alat tawar-menawar. Tingkah laku ini menerangkan mengapa Trump tidak boleh melepaskan wang hanya untuk mewujudkan suasana perbincangan. Rejim Iran cuba menjual aset beku mereka sebagai hak negara. Tetapi persoalan yang timbul di Washington adalah lain. Apa yang akan berlaku selepas wang itu kembali ke tangan Teheran? Adakah ia akan digunakan untuk makanan, pembinaan semula dan rakyat Iran, atau akan digunakan untuk roket, drone, terowong, milisia dan ugutan di laut? Rejim Iran selepas wang itu kembali ke tangan mereka tidak lahir daripada ucapan. Kepercayaan lahir apabila rejim berhenti mengancam, menerima kawalan sebenar dan meninggalkan cubaan untuk mendesak Amerika Syarikat membuat konsesi awal. Serangan Iran terhadap struktur Amerika di Al-Udeid, Qatar juga telah menjadi topik perdebatan. Kerana majalah Air and Space Force melaporkan bahawa peluru berpandu Iran telah mengenai pusat operasi udara gabungan tentera udara Amerika. Menjadikan kemudahan itu tidak berfungsi untuk satu tempoh, tiada anggota tentera yang cedera, tetapi insiden itu menunjukkan tahap risiko krisis tersebut. Walaupun begitu, kempen udara Amerika terus berjalan. Struktur itu mengalami kerosakan, terdapat penyesuaian operasi, dan Amerika Syarikat terus mempunyai keupayaan untuk memimpin, menyesuaikan diri, dan memberi tindak balas. Trump juga muncul di Wisconsin mempertahankan bahawa ekonomi Amerika masih kukuh, sementara laporan pekerjaan menunjukkan penciptaan 172,000 peluang pekerjaan pada bulan Mei dan kadar pengangguran sebanyak 4%. Walaupun dengan perang di Timur Tengah, ketegangan tenaga dan pasaran yang tidak menentu, ekonomi Amerika Syarikat masih menunjukkan daya tahan. Trump menggunakan situasi ini untuk mengatakan bahawa beliau sedang bergerak pantas berhubung dengan Iran dan bahawa kos bahan api serta baja mungkin akan turun apabila krisis itu diselesaikan, sama ada melalui kuasa diplomatik atau ketenteraan. Keadaan pasaran yang merosot telah digunakan oleh pengkritik sebagai bukti kegagalan, tetapi pasaran bertindak balas terhadap risiko bukan kepada tajuk utama partisan. Perang, minyak, sekatan, kadar faedah dan Timur Tengah mempengaruhi para pelabur. Apa yang penting ialah Trump sedang cuba menamatkan krisis tanpa memberikan 24 bilion dolar sebagai ganjaran politik kepada Ayatollah. Perbezaannya mudah. Golongan kiri melihat pasaran bergolak dan menyalahkan Trump kerana berdepan dengan Iran. Rumah Putih melihat rejim Iran meminta wang dan memahami bahawa tekanan telah mengenai sasaran yang betul. Ucapan Menteri Tenaga Arab Saudi di sebelah Putin di São Petrobras, Petersburgo juga membunyikan amaran di Washington. Pendekatan Arab Saudi dengan Rusia menunjukkan bahawa percaturan global sedang berubah dengan pantas. Moskow mahu mengambil kesempatan atas sebarang peluang, Teheran mahukan wang, Beijing memerhati minyak dan kumpulan bersenjata cuba menjadikan laluan laut sebagai alat kuasa. Senario ini memerlukan seorang presiden yang faham tentang tawar-menawar yang sukar. Trump bukan berurusan dengan pihak lawan biasa. Dia berurusan dengan rejim yang hanya menghormati kos, blokade, kekuatan dan kelebihan dalam tawar-menawar. Kes ini juga mendedahkan perbezaan mendalam antara rundingan dan penyerahan. Berunding ialah mendengar, menilai, memberi tekanan dan menuntut. Penyerahan pula ialah melepaskan berbilion sebelum menerima bukti yang kukuh. Trump bersetuju untuk berbincang, tetapi tidak bersetuju untuk membayar harga masuk hanya untuk duduk semeja. Teheran mahu membalikan logik itu. Duit dulu, baru berbincang. Rejim itu sendiri mencipta bukti terhadap diri mereka. Jika wang diminta sementara ancaman masih berterusan, Washington mempunyai alasan yang lebih kukuh untuk mengekalkan sekatan, halangan dan tuntutan teknikal. Saya Milson Alves, seorang ahli hubungan antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.